Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 26 Ogos. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak kepada Highland Development Agency HDA bagi melaksanakan projek infrastruktur berimpak tinggi di kawasan seperti Bario, Mulu dan Long Lama, meliputi kawasan lebih 18,000 km persegi. Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, di bawah pentadbiran Regional Corridor Development Authority (RCODA), kerajaan sedang melaksanakan 50 projek di kawasan HDA. Bagi kawasan Long Lama, 1 projek telah siap dilaksanakan, 3 sedang dalam pembinaan manakala 3 lagi masih di peringkat reka bentuk. Walau bagaimanapun, beliau mendedahkan 1 projek di Long Lama dalam fasa penamatan kontrak. Projek di kawasan HDA dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang dan diyakini dapat meningkat taraf sosioekonomi penduduk. Jadi inilah arah tuju HDA dan kita harap dengan arah tuju ini orang Baram tidak rasa ketinggalan. I think there is a hope. After 2017, scenario have changed with 1.5 billion has never been just amount been allocated to this area. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan persekolahan B40 kepada murid serta pelajar dari kawasan HDA di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina KT, Long Lama Baram. Seramai 300 orang pelajar dari 24 buah sekolah rendah dan 6 buah sekolah menengah di sekitar kawasan Merudi, Telang Usan dan Mulu menerima sumbangan di bawah program Community at Score RCODA. Kolej Laila Taib KLT perlu melakukan penjeramaan semula bagi memastikan ia dapat menarik lebih ramai pelajar pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, perubahan besar perlu bagi meningkatkan jumlah kemasukan pelajar ke kolej milik Kerajaan Sarawak itu yang kini sangat rendah. Jelas Dr. Anwar, antara cadangan sedang diperhalusi adalah membolehkan KLT mengambil pelajar lepasan tingkatan 3 untuk mengikuti program peringkat diploma ke kolej tersebut seperti mana yang dilaksanakan di kolej vokasional seketika ini. They take the after form 3 students, they obtain sijil kemahiran, they also have sijil diploma, and then after that they can pursue to do the degree. So the pathway start earlier rather than after Form 5. This will avoid KLT from competing with other pool of students who leave Form 5. Dr. Anwar yang juga pengurusi Lembaga Pengarah KLT menjelaskan, model seperti kolej vokasional sesuai dilaksanakan, lebih-lebih lagi kapasiti di kolej vokasional agak terhad sehingga terpaksa menolak permohonan pelajar untuk memasuki kolej berkenaan. Beliau berharap akan ada kerjasama di antara kolej pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET milik Kerajaan Sarawak dengan kolej TVET Kementerian Pendidikan ke arah usaha tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pertandingan KV Skills Zone Sarawak yang diadakan di Kolej Vokasional Sibu. Beliau berharap KLT kelak bukan sahaja menjadi sumber pelajar yang akan menyambung pengajian ke institusi lain di Sarawak tetapi juga menjadi institusi pilihan pelajar selain kolej vokasional. Masyarakat Limbang khususnya yang tinggal di kawasan berdekatan sungai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan ancaman buaya. Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah menjelaskan tindakan tersebut bagi mengelakkan berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini. Katanya susulan kes serangan buaya terhadap seorang penduduk dari Kampung Ulak baru-baru ini, satu mesyuarat akan diadakan bersama dengan Sarawak Forestry Corporation bagi membincangkan ancaman buaya di Sungai Limbang. Sungai Limbang ini juga adalah mata pencarian juga penduduk kita. Ya, tangkap udang, tangkap ikan dan sebagainya. Jadi saya berharap dengan mesyuarat tersebut nanti akan mencari satu penyelesaian. Mungkin culling dan sebagainya, ya, culling untuk mengurangkan jumlah. Ya, bagaimana? Ini rasanya penting, ya. Ini ialah mungkin setengah pihak tak berapa senang hatilah kalau kita dah buat culling, tapi ini adalah kehidupan kita. Jangan sampai ada konflik.
Buaya makhluk, manusia pun nak cari makan juga, sama-samalah kita, ya. Jadi saya yakin Jabatan Penlihitan akan dan agensi berkenaan tahu bagaimana caranya mencari satu titik penyelesaian. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau operasi mencari dan menyelamat seorang warga emas yang masih hilang dipercayai diserang buaya. Mangsa Sahari Mail dilaporkan hilang pada 17 Ogos lepas semasa mencari rotan dan memasang bubu di Sungai Limbang. SAR dijangka akan diteruskan beberapa hari lagi. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, saya mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama mensyukuri dan meraihkan nikmat kedamaian, kesejahteraan serta perpaduan kita yang unik ini. Mari kita sama-sama segulai sejalai memperkasakan semangat patriotisme dan cinta kepada negara kita Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ngena awak tu, aku beri selamat Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia tahun 2023 dengan semua rakyat Malaysia. Aku mai kita sama berempung hati, ngetan serta ngenegap ke penyerakup antara laban bangsa ke diau lalu dia sai ke kita ngalamat tu. Tu dia kena nentu ke kita terus diau di menua ti maju tegap serta mujur bawa serangkap genap perkara ke mai erti kita benar-benar sudah merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Ini adalah lebih lagi untuk menunjukkan bahawa kita sebagai satu negara Malaysia adalah walaupun dari pelbagai kaum, agama dan keturunan, tetapi kita harus menjadi satu negara yang kuat. Sarawak Energy Berhad SEB akan mengalihkan kedudukan tiang elektrik di tengah jalan yang baru dibina dekat Kampung Melayu di Belagak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata pemindahan lokasi tiang itu akan dibuat selewat-lewatnya akhir minggu depan. Ia akan dialihkan 3 kaki ke tepi jalan. In fact, the contractor bawa lebih Primax. Dia bawa lebih Primax, dia sayang nak buang Primax. So, the Primax itu, it so happen that dia kena itu saja. So, the contractor doing a good job. Datuk Liwan menjelaskan perkara ini kepada media di Kuching bagi mengulas satu gambar yang tular berhubung jalan kampung yang dibina melewati tapak tiang elektrik. Beliau mengakui terdapat kesilapan anggaran di pihak kontraktor namun percaya kos dan masa bagi pembinaan sedemikian di luar bandar adalah berbeza dengan kawasan yang mudah diakses. Setakat ini, polis telah meletakkan kon di jalan terbabit bagi mengelak pengguna jalan melanggar tiang tersebut. Sebelum ini, tiang tersebut merupakan jalan konkrit seluas 2 kaki sebelum dinaik taraf ke jalan berturap dengan lebar lebih 2 meter. Bagi membantu lebih ramai rakyat di negara ini memiliki rumah pertama mereka, kerajaan masih menyediakan inisiatif pemilikan rumah keluarga Malaysia, iMiliki, dengan mendapat manfaat daripada pengecualian duty stamp dan perjanjian jual beli perlu dimeterai sebelum 31 Disember tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang berkata penglibatan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak SHEDA dalam Home and Property Roadshow selama 3 hari di Bintulu telah dapat menjelaskan kepada masyarakat di Bintulu mengenai iMiliki. As we gather here in Bintulu Times Square, Mega Mall for the SHEDA Home and Property Roadshows running from today until 27th. Presented with an unparalleled opportunity, and we
chance to secure our dream homes and exclusive deals await us. This initiative by Shida speaks volumes about their dedication to the people of Sarawak. Beliau berkata demikian pada jerayawara tersebut di Bintulu. Dalam pada itu, Syeda berharap Kerajaan Sarawak dapat memperluaskan skim bantuan deposit perumahan dan skim bantuan bayaran balik daripada rumah mampu milik sahaja kepada semua jenis kategori perumahan selagi pembeli memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pihak swasta atau individu berpendapatan tinggi diharap dapat menjadi pelabur kepada 5 syarikat pemula terbaik yang dipilih melalui kohort pertama program Digital Village Accelerator DIVA oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dengan kerjasama Nizia. 5 startup tersebut ialah EBTech, Migratisave, The Learning Curve, Entomal dan Hexabin Technologies. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman berkata kelima-lima syarikat pemula ini sudah diberi bimbingan selama 5 hingga 6 bulan dengan setiap daripada syarikat menerima geran RM150,000. Of course kita tak pilih apa topik yang kita akan bantu. Kita akan open up to everybody. Apa tu terpulang kepada dia punya expertise dia masing-masing. Tapi yang kita pilih is based on potential of scaling up dia punya business. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa program DIVA Cohort 2 Demo Day di Kuching. Kohort kedua akan bermula September ini menyasarkan 6 syarikat pemula. Mana-mana syarikat pemula yang dikendali anak Sarawak boleh memohon dan potensi mereka akan dinilai oleh pihak berkaitan termasuk SDEC sendiri. Baik, berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 26 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail, Hani dan Ridwan. Salam Malaysia Madani.